Mustafa Munawar dan juga Ridwan di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih DJ Q dari Mutiara FM atas perkongsian berkenaan separuh akhir Boria 2022. Dan sekarang ini penonton, kita bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah untuk kita berbicara berkenaan Smart Sawah Berskala Besar Asnaf LZNK. So pasti untuk kita mengupas dengan lebih mendalam lagi, kita bersama dengan Datuk Syekh Haji Zakaria Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk, mungkin untuk permulaan ini kita boleh kongsikan kepada penonton apakah yang dimaksudkan dengan Smart SBBA ini dan apakah antara inisiatif di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Munawar dan semua rakyat Malaysia. Pertama sekali, hari ini Lembaga Zakat Negeri Kedah telah kecimpung dalam Smart SBBA, Smart Sawah Skala Besar Asnaf. Smart Sawah ni Munawar, pertama sekali Lembaga Zakat Negeri Kedah mewakili kerajaan negeri. Kita merakamkan perkataan terima kasih kepada pihak MAFI, Kementerian Pertanian, kerana telah melantik Lembaga Zakat salah satu peneraju Smart Sawah Skala Besar. Smart Sawah Skala Besar ni mudah aja. Sawah diusahakan secara, kalau dulu orang kata berkelompok, sekarang ni dengan skala yang lebih besar. Tak praktikal seorang petani nak buat kecil 2 ekar, 1 hektar. Jadi kita kumpulkan dan kita gerakkan di bawah satu agensi peneraju. Kalau kita di Kedah sekarang ni, Munawar, kita telah melaksanakan Smart Sawah ni dalam keluasan 200 hektar. Wow. Kenapa kita jadikan dan inisiatif yang dibuat oleh MAFI ini untuk petani ini bersatu di bawah satu agensi peneraju? Sudah pastilah pertama bagi tujuan meningkatkan hasil. Betul. Tak praktikal kita buat kecil-kecil sekumpul individu-individu. Yang keduanya minimal kos. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita juga nak ambil ucapan terima kasih kepada pihak MADA Negeri Kedah kerana bekerjasama memberi ruang kepada kita, membimbing kita bagaimana untuk menjayakan Smart Sawah Skala Besar Asnaf. Kita Munawar, kita telah laksana 200 hektar sawah di Kedah. Wow. Dengan kita yang unik ni, kita libatkan 65 asnaf fakir miskin setempat. Dalam bahasa yang mudah Munawar, kita menyediakan tanah, peserta asnaf datang bekerja mengikut jadual dan peraturan syarat yang kita tetapkan oleh Lembaga Zakat. Kos kesemuanya didahulukan oleh Lembaga Zakat. Jentera kita urus, padi benih kita urus, sampai ke kilang kita urus. Akhirnya bila kita tuai padi, kita jual padi, hasil, kita zakat ambil balik kita punya modal dan keuntungan semua kembali kepada asnaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah 2 musim yang kita lalu memberi impak yang besar, income yang tinggi kepada petani. Sebab itulah saya ucap terima kasih atas inisiatif MAFI bagaimana untuk menggerakkan petani-petani, khususnya petani-petani miskin, supaya diurus harta dan tanah mereka ni bagi memaksimalkan kos dan peningkatan hasil. Sudah pastinya daripada asnaf yang mengusahakan hasilnya akan diberikan semula kepada asnaf. Ini kitaran ekonomi yang sangat cantik, Datuk. Dan bagaimana pula Datuk dari segi pemilihan peserta untuk Smart SBBA? Alhamdulillah, macam saya sebut tadi Munawar, oleh kerana kita bercakap tentang bila zakat ni kita tak boleh kait dengan fakir dan miskin. Dan sudah pastilah kita utamakan fakir dan miskin di lokasi sawah kita kepada masyarakat yang setempat. Menariknya kita di sawah kita Munawar, tempat yang sama, orang Kedah ni selalu kita sebut macam ni Munawar. Tanah ni dia tak beranak dah, dia tak besar. Kalau belah lama mana pun Munawar memiliki tanah, dia tak akan luas. Kos semakin meningkat. Hasil kalau tak diurus dengan baik, kemungkinan kita tak dapat hasil yang tinggi. Sebab itu apa yang kita buat di Smart Sawah kita ni ialah petani sebelum mereka dapat hasil dalam tempoh 4 bulan, 4 bulan Munawar orang buat sawah.
daripada kerja tanah sampai nak dapat hasil. 120 hari. Kita wujudkan tanaman-tanaman hiliran sampingan. Sebelum dia dapat hasil padi, kita sediakan aktiviti hiliran tanaman sayur di atas batas-batas sawah. Alhamdulillah mendapat hasil yang lumayan. Alhamdulillah. 120 hari satu tempoh yang panjang. Dan kita tanam kacang bendi, kita tanam terung, lain-lain sayur. Takkanlah tanah sebegitu luas. Sayur, kalau orang Kedah kata takkanlah sayur sikit pun nak kena pergi beli di pekan. Betul. Dalam keadaan tanah ada di depan yang kosong. Yang kedua, kita wujudkan penternak itik di kalangan asnaf di tempat yang sama. Saya suka sebut, Munawar, kadang-kadang orang tak perasan. Padi ni apabila dituai dengan mesin, 25% ke atas yang akan tumpah. Dia akan menjadi masalah balik kepada petani, dia panggil padi angin. Tak tanam tapi dia tumbuh. Datang dari mana? Padi-padi yang tumpah. Jadi apa yang kita buat ialah, ada asnaf lain yang menternak itik. Bila kita harvest padi, itik-itik ini akan kita lepas ke dalam sawah. Supaya dia makan balik padi-padi yang tumpah. Ini dah berlaku di semak sawah asnaf lembaga zakat. Dan dalam waktu yang sama kita sediakan satu lagi projek untuk asnaf setempat ialah ternakan ikan di tempat yang sama. Jadi bagi saya, kalau kita gerakkan betul-betul, asnaf akan dapat manfaat. Bukan hanya sawah itu sebagai untuk hasil padi, tetapi dalam waktu yang sama mereka ada tanaman-tanaman dan pendapatan lain hasil daripada keluasan masa yang sama dalam peningkatan hasil yang berbeza. Menyentuh berkenaan pendapatan, mungkin Datuk boleh terangkan setakat hari ini ataupun setakat terkini bagaimana dari segi pencapaian pendapatan dari segi peserta Smart SBBA daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah ini. Okey, terima kasih Munawar. Kita sekarang ni macam saya sebut tadi, peserta kita pilih di kalangan asnaf fakir miskin setempat. Fakir miskin ni selalunya dia income dia tak lebih daripada 1,200 sebulan. Bila dia menjadi peserta, Lembaga Zakat sediakan tanah kepada seorang peserta 2.5 hektar. Luas. Kenapa bagi seorang yang agak luas? Sebab kita nak bagi dia kaya cepat. Dengan impian dia keluar daripada kepupung kemiskinan dan garis kemiskinan zakat. Alhamdulillah musim pertama kesemua peserta ni dah bayar zakat. Alhamdulillah. Income yang selalu RM1,000-1,200 mereka dah dapat lebih daripada RM3,000 sebulan. Jadi bagi saya kita dah bagi kita mengajak kepada semua masyarakat yang ada sawah dalam berskala kecil supaya kita ikuti program semat sawah yang dianjurkan oleh MAFI. Kita dah lalu dan kita dah rasai bahawa sawah-sawah kecil ni tak praktikal kita buat sekelompok-sekelompok. Munawar, kalau orang buat sawah ni, kita ada jadual bila aliran air, bila patut dituai. Takkanlah semua orang dah tuai padi. Munawar, padi tak ambil lagi. Habis musuh-musuh tu akan bergerak ke padi yang belum diambil. Sebab itu dia perlu diselaraskan. Betul. Jadi saya nak sebut bahawa apa yang telah kita buat ni menampakkan impak kejayaan. Hasil meningkat, kos rendah, petani akan dapat hasil yang luar biasa. Unik yang kita buat di Lembaga Zakat ialah kita gunakan konsep daripada asnaf kepada asnaf. Padi ditanam oleh asnaf, dibawa ke kilang yang kita pilih, beras tu semua di packaging, dibungkus dan dihantar balik kepada kawasan asnaf yang memerlukan. Sebab itu Lembaga Zakat merancang supaya mana-mana petani yang petani miskin, kategori petani miskin ni kalau dia ada hektar 2 hektar ke bawah, boleh menyertai projek kita kerana kita perlukan beras yang banyak. Betul. Kita di negeri Kedah kita perlukan lebih kurang 4 juta tan setahun. 4 juta kilogram setahun untuk memastikan asnaf di negeri Kedah ini tidak
kelaparan. Okey. Cukup menarik, Datuk. Dari asnaf kepada asnaf, bagaimana usaha dia dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah untuk memperkasakan golongan asnaf ini untuk keluar daripada garis kemiskinan. Jadi, untuk perancangan masa hadapan bagaimana, Datuk? Sasarannya untuk golongan ini? Munawar, terima kasih. Lembaga Zakat Kedah ni macam juga mana-mana agensi zakat di Malaysia yang lain. Tugas kita ialah apa, Munawar? Memastikan bahawa tidak ada golongan fakir dan miskin terutamanya yang kelaparan. Lapang ni bukan kenyang lah. Kenyang lain lah. Lapang lain. Dia nak kenyang, dia kena kerja lah. Jadi perancangan kita ialah supaya projek Semak Sawah ini pertama membekalkan jaminan makanan kepada fakir miskin, menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada asnaf, dan kita bercita-cita supaya putaran untuk menguruskan beras sebagai food security kepada jaminan makanan kepada fakir miskin ini boleh diurus sendiri oleh lembaga zakat. Lembaga zakat perlu ada kilang padi, lembaga zakat perlu ada ladang yang begitu luas bagi tujuan menjamin masyarakat miskin di negeri Kedah tidak kelaparan. Projek akan datangnya termasuk juga pembinaan restoran ataupun gerai makanan, Datuk? Di tempat yang sama di dalam sawah. Masya Allah, cantik pemandangannya, Datuk. Mudah-mudahan. Pasti akan jadi tarikan pelancongan dan juga terus memperkasakan lagi ekonomi khususnya dalam kalangan golongan asnaf. InsyaAllah. Okey, Datuk. Mungkin secara ringkas, Datuk boleh kongsikan bagaimana untuk peserta-peserta yang berpotensi untuk menyertai projek yang dilaksanakan ini. Okey, begini, Munawar. Orang tanya kita sampai bila asnaf ni akan menjadi peserta di dalam Semak Sawah Zakat. Selagi mereka tidak keluar daripada garis kemiskinan, mereka menjadi peserta. Sampai satu peringkat, mungkin dalam 3-4 tahun, keluarga mereka dah boleh berubah, peserta mereka akan keluar dan peserta lain akan masuk. Yang kedua, mereka ini dibekalkan, Munawar, oleh kerana mereka peserta miskin, sebelum padi dituai, mereka perlukan dana untuk perbelanjaan. Alhamdulillah kita dapat kerjasama daripada Bank Islam menyediakan kemudahan pinjaman tanpa faedah. Alhamdulillah. Jadi harapan kita, Munawar, ini satu lagi projek jaminan makanan fakir miskin pada masa hadapan, dan insya-Allah Lembaga Zakat dengan kerjasama daripada MAFI, MADA dan sebagainya, kita yakin Kedah di antara negeri yang boleh menjamin makanan food security kepada orang awam, khusus kepada fakir miskin pada masa akan datang, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita sama-sama mendoakan semoga perancangan juga inisiatif ini akan terus berjaya dan usaha untuk kita memperkasakan golongan asnaf ini keluar daripada garis kemiskinan. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Syekh Haji Zakaria Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Baik, sekarang ini penonton, saya pasti kita akan terus saja menyaksikan cerita Pagi Melaka berkenaan keselamatan dan juga kawalan lalu lintas sempena